Kenapa aku tak sambung main villain sebab macam ni ya, itu belajar nanti kena belajar. Kena belajar. Assalamualaikum Afiq. Okay, Assalamualaikum Aman. So nak perkenalkan diri ke apa ke? Tanya dulu, sihat ke? Oh, sihat Alhamdulillah, sihat. Lagi sihat kan, Aman. Tak bersenam sangat kan sekarang. Sekarang ni nampak macam kau still aktif. Pergi kot Zakbar, pergi Setiawangsa. Jangan beritahu tu, nanti semua orang cari tu. Ni training Cuba bagi tahu sikit background. Aku rasa ada yang dah tahu kau, terutamanya daripada NCBL, confirm tahu lah, confirm kenal lah. Tapi viewers dari yang selain pada NCBL mesti nak kenal Taufik Fikri siapa. Cuba kau ceritakan sikit background kau main basketball, bila kau start main basketball dan sebagainya. Go ahead. Okay. So Assalamualaikum lah. Macam Mama kata, nama Taufik Fikri. So kita terus basketball punya ni lah Kita cerita basketball lah dulu kan. So background aku basketball, aku start main daripada sekolah menengah. And aku tak tahulah sama ada kau tahu tak, aku budak SBP. Tahu. Oh tahu? Aku kau budak SBP macam Sabah, Sarawak gitu ke? Tapi aku yang ketiga lah. Aku Labuan. Yang ketiga Labuan. Okay. So Sabah, Sarawak orang tahu, Labuan tu orang tak tahu. Zone sama. Zone sama. Okay, so aku start main dekat sekolah lah actually. Tapi minat ni datang daripada aku kecil masa tu. Aku rasa kau pun sama kot. Kita baca komik Slam Dunk. So minat lah. Cuma start tu masa sekolah menengah, aku rasa darjah 3 lah baru ada peluang nak main, nak try. Then darjah 3 lagi main dah? Darjah 3, sorry. Tingkatan 3. Ni genius. Main tak semestinya genius. Tak ada agak kan umur darjah 3 tu dah masuk sekolah menengah. Genius lah. Oh, tu lagi, tu lompat jauh tu. So tu background aku lah. Main daripada sekolah menengah kat Sains Labuan tu, ada peluang untuk main untuk tim sekolah. Then after that masuk universiti, mula expose ke dunia luar sebab aku universiti kat KL. So itu literally aku turun daripada Labuan after form 5. Then baru aku tahu basketball kat KL ni macam mana. Memang Labuan tu aku ingat dah power lah orang-orang dia. And lagi satu, kalau aku highlight Labuan ni, sekolah menengah sains je. Aku rasa rugi lah aku sekolah menengah sains kat Labuan. Bila aku main SPBL tahu budak sekolah sains. Sebab bagi aku rugi aku punya exposure lah. Sebab aku ingat kan dekat Sains Labuan ni macam aku tengok member aku sini-sini aku macam dah up lah. Kali aku main CBL ni marah geng Sains Labuan ni kalau tengok ni. Lama tinggal. So bila masuk NCBL ni tengok Sains sepak, aku rasa macam kecil ni Labuan ni kan. Even kau Faris Petra semua tu kan. Aku macam asal mana? Aku asal KL, tapi sebab family aku pindah kerja kat Labuan masa tu. So memang dari form 1, kalau betul aku form 1 ada masuk Sains Macang tu ada juga lah. Dekat Kelantan tu. Kau batch bila Kau batch apa Aku sama dengan kau. 519 2010? Bukan, aku 2009. Tak, aku 2010. Oh ya ke? Junior. Ya, tua kan aku. Tapi tu lah, aku rasa rugi macam tu lah. Aku tak kenal semua player ni daripada kecil lah. Korang macam dah expose sama-sama awal kan. So macam mana kau daripada sekolah, base sekolah masuk universiti? Macam mana boleh start kenal NCBL tu? Dia sebab aku masa aku masuk universiti tu, aku punya senior masa tu, aku universiti ni KLBMI kat Gombak. So masa tu banyak lah budak-budak Gombak yang kenal sama sendiri dengan aku senior, datang main dekat aku punya universiti tu. So aku di-expose lah, and ada senior aku ni dia player J3 yang betul-betul awal J3 tu. So dari situ jugalah aku start
pergi training J3 sendiri, weekend naik public semua, naik LRT, tukar KTM, lepas tu turun kat Bangi. Masa tu lah, masa muda. Berapa lama tu? Sejam lebih lah. Biasa J3 masa aku tu lah, training dia dalam pukul 8 kot. Pukul 8 sampai pukul 11, 12. 8 malam? 8 pagi. Sabtu. So kau gerak pun apa? Dalam 6.30 lah, 6.30, 7. Aku memang usually akan lambat sikit lah sampai. Tapi sebab dia buat training pagi, kita boleh cover lama lah sampai pukul 11, 12 pun ada dia orang training masa tu. Kau patutlah power Aku J3 punya. Aku training dengan dia orang tapi aku tak main pun J3 masa tu untuk NCBL first team. Okay, first time masuk NCBL, team apa? Okay, first team NCBL aku team Griffin, tak tahu kau tahu tak? Apa team apa? Griffin. Griffin, famous lah. Dulu Master sekarang tu. macam ada lagi ke? Aku start masuk 2011 ke 2012 aku ingat. Okay. 2011. Masa tu aku memang muda lagi lah, memang kerja berlari je lah tu lah kan. Sekarang aku tak tahu lah, untuk sekarang ni dalam setahun dua ni dah tak ada team tu, tak hantar lah. Last year ada ke? Dah 9 tahun lah, 9 tahun lebih kurang lah kau main NCBL. Tak juga, dia ada cerita-cerita dia, ada tahun aku skip, lepas tu tahun main satu kali, lepas tu selama aku rasa 5-6 season kot aku bawa team universiti aku. Baru aku keluar daripada team tu. So aku sebab ada senior aku tu, dia budak J3 lah. Tapi tak masa tu dia main Griffin. Tak boleh tahu ke nama senior tu? Dia rahsiakan. Boleh. Aku ada dua senior yang sebab aku takut nanti orang-orang J3 dengar ni dia ketawa kat senior aku tu. Yang first kau ada Shaq. Shaq ni dia besar-besar sikit lah. Nama dia Shaq lah. Kita panggil dia Shaq lah, Mio. Dia budak-budak J3 kenal lah dia, tapi dia orang adalah isu dia ni sebenarnya jalan dua lah macam tu lah kan. Tapi dia J3 lah. Okay, Lepas tu lagi satu Baim. Baim ni aku tak tahu kenal tak, tapi kau kenal Ucup Bang Gelap Villain tak? Tahu. Baim ni dia punya abang lah, abang sulung dia. Okay. So Baim ni lah yang J3 masa tu. Lepas tu dia banyak cerita pasal J3 dengan aku, buat aku excited nak follow training apa semua. And dari situ lah aku expose dengan training J3. Cuma masa tu aku tak main J3 lah. Cuma aku follow training. Berapa banyak training team lah kau join? Berapa banyak team lah tu? untuk NCBL sahaja? Berapa banyak team lah? Kalau aku boleh kira, aku tu 5 lah. 5 team apa tu? Griffin lagi? First Griffin, satu tahun. Lepas tu aku tak main. The next year 2013 aku main Skokis masa tu. Okay. Lepas Skokis, the next year daripada 2014 sampai 2018 aku main Slambeast lah. Aku punya team universiti. Slambeast tu geng Uni KL lah. Bukan Uni KL lah, dia universiti aku sendiri. Uni KL BMI tu. Oh, Uni KL BMI. Dia macam ada UTM. Dia ada UTM kan, ada Salam, ada mana-mana semua tu kan. Okay, faham. So macam yang Uni KL aku tu, lepas tu aku masuk Bayang Gelap, baru aku masuk KNT lah yang latest ni. Dia punya Captain Faris tu, dia budak Uni KL juga. Okay. So aku memang main masa dia Uni KL dengan aku tu banyak main sekali. And cerita masuk tu tak panas sangat, cerita yang keluar tu. Apa dia? Oh, okay. Cerita masuk. Okay. So yalah, lepas aku main Bayang Gelap tu, lepas tu aku keluar Bayang Gelap Villain, then masuk KNT lah. So yang cerita masuk tu sebenarnya okay je lah. Sebab aku nak cari team yang ni aku tak kisah kau nak potong tak kan, tapi cerita dia aku nak cari kenapa aku tak sambung main Villain, sebab aku sebenarnya main masuk Bayang Gelap ni daripada awal-awal Bayang Gelap, before ada Villain, ada Kings apa semua ni lah. So aku memang follow Nabil daripada Bayang Gelap yang starting lah. I mean follow, aku tak start dengan Bayang Gelap NCBL, tapi aku main macam Bayang Gelap yang luar tu, aku main dengan Nabil lah. Kan ada Nabil buat tournament lain yang dia bawa aku, dia ajak aku main sekali lah. So then bila dia ada Villain ni, baru aku start main Villain.
second season villain masa dia masuk Division 2. And masa aku masuk villain tu pun aku cakap dengan Nabil time daripada start Band Club tu dia ajak kan. Tak ada kita ni macam star, tapi dia ajak sebab aku memang daripada sebelum Band Club kau tahu kan, Band Club budak-budak J3 kan banyak masa awal-awal tu. So dia ada ajak sebab aku banyak turun training J3. Lepas tu masa dia ajak tu aku masih belajar BMI lagi. So aku niat aku nak bawa Slam Beast ni pergi stage by stage lah dalam NCBL ni. And aku punya niat bila Slam Beast ni dah stagnant, dia tak proceed the next season, I mean antara dia merudum ataupun dia stagnant sama stage, baru aku akan keluar. So the previous year sebelum aku masuk villain tu, Slam Beast dia round of 16 2 tahun straight. Then baru aku decide untuk main Band Club villain ni lah. So pada aku masa tu Band Club villain dia nombor 3 Division 3. So masa aku masuk tu dia orang dah Division 2 lah. And bila aku masuk tu okay semua main. Cuma kenapa aku keluar lepas 1 year, sebab aku rasa masa aku main villain tu tak macam aku feel Band Club yang awal tau. Okay. Sebab aku rasa aku masih fit lagi untuk main laju apa semua kan. And stamina semua ada, tapi masa the whole season adalah benda-benda lain juga, tapi mainly aku rasa masa tu villain tak boleh main macam mana aku tengok Band Club awal-awal lah. Macam mana Band Club awal-awal tu? So masa awal-awal Band Club tu, masa Nabil in charge awal-awal memang budak-budak muda semua. And mostly half of them yang follow Nabil sampai Division 1 jugalah. Cuma adalah yang lain-lain macam pergi ke villain macam tu semua kan. So diorang memang main hustle and memang rajin lah. Diorang run and gun, shooting ni semua additional lah untuk basketball kan. Skill ni semua additional. Tapi Band Club time tu bagi aku dia memang rajin masa awal tu, sebab Nabil lead semua. Dia memang main run and gun and rajin lah, hustle apa semua. And bila aku masuk villain, aku nak main macam tu lah, nak maintain the same thing lah kan. Sebab memang lah villain ni second team Band Club, tapi bagi aku kau kena ada identiti Band Club tau. Apa itu Band Club. So untuk aku bila masa aku main tu, kita macam slow sikit lah. And masa tu aku rasa villain punya player pun macam ada yang tak ada hype lah. I mean training masa tu pun kurang pada masa aku main tu lah kan. Sekarang aku tak tahu. So benda-benda macam tu lah yang buat aku decide macam aku need to play somewhere. Aku tak boleh for the team je, tapi aku tak boleh grow. Faham. Tak sesuai dengan kau punya playing style lah kan. Betul. Bukannya aku nak kata Nabil ni tak bagus, tapi pada masa tu sebab mungkin Nabil di tengah ada banyak team, dia pun tak boleh fokus. So sebab aku Band Club ni, to be honest, memang sebab Nabil lah. So bila Nabil tak boleh give that focus to me, mungkin aku selfish, tapi aku rasa macam benda tu juga yang effect villain pada masa tu. So aku takut benda ni jadi lagi the next season. So aku tak nak tunggu. Sebab aku, to be honest, aku tak pernah pegang medal NCBL tau. Untuk lelaki ni. Sekarang ni dah pernah. So Alhamdulillah lah, lepas aku masuk KNT, sebab KNT ni playstyle dia macam Band Club awal tu, and aku boleh blend in. So macam tu lah cerita dia. KNT ni okay, aku tak kenal lah tim KNT ni. Tak tiba juga lah bagi aku. KNT kan, dia tim macam ni, dia budak-budak mana sebenarnya? Sebab ada member aku main juga KNT. Siapa? Apro. Sekarang main lagi? Farhan. Dia. Farhan MCKK tu? Kau pergi nama sekolah sains tu? Dia memang kita panggil Apro dia lah. kat UK ke? Kat UK. Okay, wow. So aku cakap, tim apa sebenarnya ni? Tim budak-budak, nak kata budak-budak MCKK, adalah muka MCKK ke? Tapi tak semua. Terus aku macam, tim apa sebenarnya ni? Pucung so ni based on aku cerita aku punya experience yang aku tahu lah, knowledge yang aku tahu. So KNT ni macam aku cakap, captain dia Faris tu, dia orang ni mostly budak-budak bandar Tung Senon. Okay. So dia orang ni start from daripada Ronin lagi. Sebelum KNT dia orang ada team nama Ronin tau.
Okay. And bagi aku yang bagus KNT, dia bagi aku lah, dia macam underdog lah. The name itself is underdog. The player itself tu asal total pun underdog. Mungkin orang akan kenal player macam Faris, macam Syami. Kau. Aku tak lah. Aku kira blessed lah sebab dia orang dah set the team macam tu untuk aku masuk and boleh main sekali kan. Tapi dia orang memang underdog. Dia orang pun pernah Division 3, pergi final, kalah. Dia orang ni memang banyak kalah final lah. Time dia orang pernah Division 3 NCBL final kalah. Division 2 aku tak ingat. Division 2 yang ni lah kalah. Maksudnya dia orang pernah main banyak tournament lain lah. Macam Face Ground punya tournament, dia orang pergi final lawan Titan masa tu, kalah. So dia orang ni memang underdog lah team dia. And sebab tu aku rasa macam bagus sebab dia orang tak kenal dia orang. Tapi bila habis main orang mesti tak kenal. Tapi you get what you want tau dalam team ni. Lepas main pun. Yelah kau tengok dia orang dah dia orang main macam masa yang main villain kalah nombor 3 masa Division 3 tu. KNT dia pergi final. Okay. Tapi kalah dengan Thunderbird. Okay. Lepas tu last year dia orang top 4 tau. Tapi dia orang kalah dengan Pegasus dekat semi, dia orang kalah dekat Hurricane dekat third spot. So next year ni kalau masuk kan, kau tengok team semua nama power, tiba-tiba ada KNT. Lepas tu ada, kau dah pergi final pun orang nanti tak kenal. Tapi Division 1 tak tahu lah, orang dah aware lah of KNT kan. So next season ada mungkin aku nak tanya captain lah kan, tapi ada perubahan dari segi line up? Aku rasa ada sebab yelah kita kena realistic lah based on our final game masa Division 2 kan. So daripada situ personally on aku ada, and aku pun sembang dengan manager semua pun memang ada, and memang ada player yang akan tak dapat main sama lah because ada hal-hal lain. Macam mana beza division? Kau pernah main Division 3, kau pernah main Division 2. Apa beza dia? Yang paling obvious lah bagi kau. Apa beza dia? Kita go 1, 2, 3 lah sekarang ni. Sebab kita ada banyak division kan NCBL ni. So mainly bagi aku, kalau kau nak straightforward, Division 3 ni dia kalau kau bahagi 3 plot tau, 1, 2, 3. Okay. Division 1 ni is more like strategi lah. Ada strategi, ada gameplay, set play apa semua. Division 3 ni more on siapa yang skillful dia akan thrive, ataupun siapa yang hasil gila babi dia akan thrive. Dia memang main orang kata keringat lah Division 3 ni. Kan? Sebab dalam Division 3 sendiri pun kau akan boleh nampak team yang atas sekali Division 3 and team yang bawah Division 3. Kau boleh nampak dia punya cara lah. And bila masuk Division 2 ni, bagi aku the beauty of Division 2 ni sebab dia have of both division tau. Kau akan nampak team yang ada set play apa semua, at the same time kau akan main hustle juga. And sebab Division 1 ni dia more on main sizing apa semua lah. Division 1 ni memang more on main basketball punya position lah. Tapi Division 2 ni dia akan ada that up and down masa game juga lah kan. Kalau the whole season tu lain, tapi dalam game sendiri akan ada time dia tiba-tiba hustle, ada time dia main set play, and cuma sedih Division 2 ni is kadang-kadang dia intentionally atau unintentionally, tu lah cerita dia. Okay. So kadang-kadang ada team yang berapa main laju. So tapi sekarang semua orang can learn lah between each other kan. So tu lah bagi aku yang aku nampak lah. So Division 1 ni kau akan nampak systematic sikit lah kan. Division 2 dia tengah main-main lagi antara Division 1 dan Division 3 kan. Dan satu lagi aku tengok Division 3 ni, kalau player tu dia skillful lah macam kau kata kan, dia ada skills, dia eventually dia tak stay dengan team tu, betul tak? Sebab mungkin ada possibility lah. Mungkin sebab dia main and then dia nampak something different,
And then dia nampak division lain tu sama par dengan dia kot, macam division 2 ke division 1. Tapi macam waktu keluar lah untuk main team lain yang lagi ni. Aku rasa tapi bagi aku tak boleh salahkan lah player-player macam tu. kau tak boleh salah kan? Cuma dia kena tengok proses lah. Unless player tu dia bagus, team dia tak ada training apa, then they opt to find better teams lah. Betul. Tapi kalau dia bagus, team dia pun work hard to be bagus, then bagi aku why not you try together lah kan. Betul. Sebab bagi aku I've been in some of this situation, so tak ada lah, mungkin aku ada time nak protect diri aku juga kan, tapi aku punya cara macam tu lah, aku depend on the team juga. Sebab macam KNT ni, dia memang every week ada training, every week training session tu pun kau boleh get 10 players tau. So kalau nak cakap lah, kalau aku nak cakap KNT kat orang pun, aku memang suka sebab tak kisahlah apa yang kau buat dalam training, at least you get to see kau punya teammates kan. Kau tahu what is happening, kau can give encouragement ke apa, things like that. So ada team dia macam on off lah. So benda-benda tu bagi aku cannot lah kan. Put aside lah kau main CBL ke kau main apa, sebab aku punya aim lah. Sebab aku rasa sekarang ramai dah orang kata making move lah to make our basketball scene better kan. Tapi macam kita cakap tadi kan, sedihnya Season 3 ni kita boleh ada skillful players yang boleh bring team tu forward tau. Tu bagus on player tu punya side. Tapi aku punya vision lah, why not kita ada team yang kita cakap because of that team, bukan of that one player je. Okay. Kalau tak kan, memang player tu team yang atas-atas tengok dia bagus, dengan tengok team dia tak boleh tolong dia, memang team atas-atas akan ambil player tu, and player tu pun mesti akan rasa macam yelah team atas ni mesti yang lagi better kan. Dah team aku, orang pun akan cerita pasal aku je kan. And aku sebab okay lah, macam aku been there lah kan. Macam team aku pun aku make training apa semua, ada jelasan apa semua kan. Then bagi aku that's it lah kan. Aku try nak work myself untuk make the team better, tapi team sendiri tak nak kan. Tapi individually kau suka lah, orang cakap team ni sebab kau. Tapi tengok sampai bila kau cannot gain anything out of basketball kalau because of kau seorang lah. Yes, you can get that, bagi aku praise lah. Tapi bagi aku basketball ni memang is a team game lah. You still need a good team to orang kata achieve something in your life for basketball lah. Kalau tak bagi aku tak boleh lah macam tu. Okay, wait, let's talk about TFTV. TFTV. Jadi TFTV. Okay. Aku cuba bayangkan dia punya logo tu. Dia ada F macam tu. Aku bayangkan macam tu. Logo dia literally huruf kot. Yelah, huruf F lah. F dengan T tu macam tu lah kot. Kau ada macam tu kan. Mana ada. Okay, macam mana boleh start TFTV? Okay, TFTV. Okay, aku cerita diri aku dulu So pasal TFTV ni, buat cerita dia mungkin kelakar, tapi is the truth lah. Dia mula aku macam ada satu hari tu aku nak pergi somewhere lah kan. Suddenly aku nak cerita kelakar, tapi suddenly aku nampak macam ada kucing tau. Kau nampak macam tak ada kaitan kan. Wow. Aku nampak ada anak kucing tengah jalan tu, tapi sebab kereta belakang horn aku ni dah nak stop. Jauh lah. Lepas tu aku gerak tiba-tiba anak kucing tinggal. Lepas tu dalam kepala aku kan, dalam kepala aku macam rasa salah gila. Aku macam how to make this thing better how to make this world a better place. Tiba-tiba wow, okay, teruskan. So, tapi benda tu datang macam tu. Then bila time tu masa MCO. Then cerita dia macam aku rasa salah, and aku rasa what can I do to make the place better lah. Tiba-tiba aku terfikir pasal basketball, and tiba-tiba aku terfikir yang what can I do during this MCO to make everyone can cherish basketball also lah kan. What I can do lah, it's more like what I can do lah masa tu. So aku tengok macam masa MCO ni, sebelum MCO aku jenis yang pergi tengok game tau. Any division lah, Division 4 ke perempuan, Division 3 to 1, aku jenis tengok semua
semua division punya game lah mostly masa bila aku ada time kan. So aku macam fikir bila aku pergi tengok semua, aku sendiri nak pergi tengok. Bila aku pergi tengok, ramai orang tanya aku macam pasal team ni, aku boleh jawab. Okay. Aku fikir macam aku have knowledge of the team dalam NCBL ni. Kalau tak 100% pun mungkin 60-70% of NCBL yang aku boleh talk about to someone yang tanya lah. Then nanti aku terfikir bila MCO nanti organizer keluarkan clause yang kau tak boleh datang, hanya player je semua kan. Okay. So then macam mana aku nak tengok kan game kan, aku akan menunggu lah game aku. So then start TFTV lah. Aku ask with some of my friend kan, boleh ke nak buat macam ni, macam mana nak buat live. Aku google apa semua. Then aku approach Wong, organizer NCBL. Aku cakap kalau aku nak buat macam ni boleh ke apa semua kan. So dia tanyalah regarding pergi buat apa semua tu, tak tepi lah. So somehow dia macam okay, and aku buat lah trial apa semua. And last macam yang orang tengok lah kat NCBL, kita boleh dapat live apa semua. Aku boleh tengok game, at the same time what I can do to others, aku can share juga. Kalau tak sebelum ni orang tanya game apa, kau cakap masa dulu game tadi best apa semua. Right now aku can tengok game, at the same time orang sendiri boleh enjoy the game because of my TFTV ni lah, my channel ni kan. And bagi aku it's like killing two birds in one stone kan, with one stone kan. So macam tu lah start TFTV ni, untuk buat live stream dululah. Video TFTV yang paling banyak views video apa kat YouTube? Dia kalau aku tak tengok tapi kalau video yang aku kau buat rasa, okay, sebelum kau tengok dulu, kau rasa kau agak-agak lah apa, jangan tengok lagi nanti sebab hari-hari sebab aku tak tahu lah, hari-hari aku tengok. Tapi aku rasa yang aku buat Eurostep tu lah paling banyak views. Ni letak tepi live stream lah, sebab live stream memang banyak lah. Okay. Live stream memang video recorded yang buat video saja. Ya. Okay. Live stream paling banyak of course video Bayang Gelap Lawan Titan lah. Kenapa Okay, kita ni buat based on numbering lah So kalau kau tengok banyak team dalam Division 1 first, but dia on Division 1 lah. Kan? Aku pun kalau ada game Division 1 dan Division 4 sebelah kiri kanan, aku gila lah kalau aku nak pergi tengok Division 4 kan. Sebab aku nak belajar something from. Kau tengok semua. Kau ajar. Ni ada kiri kanan tau. So Division 1, then bila Division 1 ni kau kena tengok kita ada top 3 teams yang ada banyak team dalam NCBL ni tau. Okay. So Bayang Gelap, Titan and Go Strong. Okay. So orang kata apa, kalau kita statistically of course ada orang punya yang team-team lain akan tengok support dia orang punya senior team ni kan. Okay. So kita put aside dia punya fans, ni baru dia punya orang dalam sendiri. And then bila fans pula, aku rasa it's more on the rivalry lah. So macam Go Strong ni, dia dah macam another level tau. Diorang ni macam reigning team kan, macam baju yang kau pakai tu lah kan. Nak tunjuk. Okay. Orang dalam Go Strong. Alamak, promote dah sekejap. Okay, so Go Strong ni macam dia dah letak tepi. So untuk season ni, it's more like team yang paling dekat nak challenge Go Strong tau. Okay. So dua team ni lah. Dua team ni lah, Titan dengan Bayang Gelap lah. So bila diorang happens to be, diorang boleh jumpa dua kali, 3 kali. Masa grouping and masa semi kan. Okay. So orang expected this match up lah. So bagi aku sebab tu diorang punya views ramai lah. Diorang punya fan base, diorang punya fans. Diorang punya team sendiri, fan base, and then diorang punya rivalry tu buat semua orang nak tengok lah. Aku pernah pergi borak dengan AK. Okay. Then AK cakap pasal, AK ada sebut lah pasal video live stream TFTV ni, Bayang Gelap Titans. Dia kata ni paling banyak views.
Sebab rivalry lah macam kau cakap kan. Sebab rivalry Titans dengan Bayang Gelap tu cerita side story yang lain lah. Tu kena tanya, mungkin aku kena tanya AK ke, tanya Nabil ke kan. Boleh. Real story. Okay, Ada kaitan yang dua-dua. Kau punya aim. Okay, bagi aku dapat PSTV. ni gradually aku rasa aku dapat after aku keep doing this kan. Sebab aku more on my side, aku more on share lah my views. Sebab aku rasa aku ni jenis suka bercakap tau. Okay. Aku jenis suka share. So bila orang tanya, aku macam boleh nak sembang dengan dia, boleh nak cakap. So first aku nak share dengan orang lah apa yang aku nampak dari mata aku, apa aku punya views on the game apa. Lepas tu aku then besarkan sikit. Then apa yang aku boleh share dengan orang yang untuk TFTV yang aku rasa benda tu continuously. Okay. Kau boleh buat continuous. Yelah sebab aku ni jenis macam OCD sikit lah. So memanglah kau buat channel ni, kalau kau nak share boleh je aku nak buat. Bila kau share aku share, bila aku tak nak share tak apa lah kan. Tapi yelah bila start buat benda ni, orang pun cakap lah kalau benda ni is a good thing, carilah jalan macam mana kau nak monetize kan. Things like that lah, macam kau buat bola basket pun kan. So kalau tak, sebab bagi aku that's one of motivation lah untuk kau keep doing this. Memang kau passion on basketball apa semua, tapi you need some motivation to do more. So untuk do more ni, kalau kau nak, bagi aku kena cari satu benda yang continuous dulu. Like scale lah, kau ambil 1 tahun dulu. 1 tahun okay lah, kita can logically buat lagi 1 video per week kan. So 1 tahun kau ada 52 minggu. Oh wow. Kan? Betul tak? Benda tu tak payah kira. Aku tak tahu. Aduh. Tak, memang setahun ada 52 minggu. So bagi aku, apa benda yang kau boleh buat continuous, at least kau nak keluarkan benda yang sama 52 kali. Wow, okay. So bagi aku very specific. Okay. Very specific. So bagi aku benda ni, bila aku tengok, okay sekarang TFTV ni dah boleh jadi platform live stream. Tapi contoh macam TV MCO ni, then kau tak ada video, macam mana kau nak keep giving video, tak ada live stream kan? Kalau tak, kau boleh je tunggu every week untuk record. Tapi bila tak ada tu, then aku tengok aku kena find something lah. So then aku fikir macam okay, Bayang Gelap ada buat unlocking codes apa semua kan, tapi mungkin benda tu on the fun side lah. So aku tengok why not aku just betul-betul apa orang kata, try untuk addresskan code tu, cakap kat mana apa semua. So aku Google lah, cari-cari kan. So aku rasa Klang Valley sendiri ada 50 jenis code kau boleh cover kan. Is antara code berbayar, open code ataupun code berbumbung, macam tu lah. Okay. Betul. Okay, tu kalau aku nak 1 minggu 1 kali untuk code saja kan. Mungkin nak benda lain, then aku pun baru tambah pasal move. So pasal move ni pun yelah kita ada orang yang dah buat lah kan. You know who kan. Dah buat pasal move ni kan. So cuma aku bukan nak tiru apa, aku just nak buat because aku think aku nak buat benda tu. So aku punya aim untuk buat move ni, aku rasa okay, code tu dah tak tepi. Sekarang ni aku rasa aku punya platform ni can jadi platform yang orang juga boleh share rather than aku seorang share tau. So contoh lah macam aku buat dengan Huzi hari tu kan. Mungkin orang tak tahu Huzi ni orang dia macam mana, kecuali orang yang kenal dia je lah. So aku dah ada platform ni, macam aku cakap contoh takkan aku tak pandai nak buat semua benda. So why nak aku find player yang ada special move ataupun yang boleh ajar, ambil session dia ajar. So aku can just be the student at the start ke. So orang akan tahu, oh Huzi ni rupanya macam ni, orang dia boleh cakap macam ni apa semua. So moving forward, cari player lain untuk showcase dia punya move yang dia biasa buat dalam game. So at the same time, dia pun ada feel of sharing tau. Okay, betul. So not everything comes from me lah. So itulah yang aku. Power. Aku rasa kau punya ambil saja. Oi, cute lah, aku tengah cakap. Sorry.
Aduh, lepas ni dah tak ikhlas lah ni. Sorry lah. Aduh. Aku takut mati yang lagi lah. Okay. Dah. Ini macam mana? Okay, dah. Aku pun tak ingat lah cakap apa ni. Aduh, tu paling ikhlas tu tadi. Okay. Since kau ada cakap pasal kau punya video Eurostep tu kan? Okay. Kau punya video Eurostep tu. Macam mana kau boleh start buat Eurostep ni? Bukan buat Eurostep, maksudnya okay, dalam basketball banyak gila lah, banyak gila move kan. Ada orang ni kata ni efektif, ni macam-macam lah. Tapi kenapa, macam mana kau boleh start dengan Eurostep? Kenapa kau rasa ni kau punya move ha? Oh, lain macam aku punya move. Okay, dia it goes long way back masa aku kat Labuan lah. Wow. So, kucing lagi ke? So masa ni kalau okay lah, tak apalah, semua orang ada dia punya personal achievement kan. So bagi aku suka bercerita benda ni. Mungkin aku bangga lah pasal benda ni. Tapi yelah, somehow it builds me to be better moving forward lah. So aku time kat Labuan ni, kan aku cakap dengan kau, aku rasa rugi aku tak belajar kat Semenanjung kan, untuk kenal sains-sains lain kan. Tapi aku ada one advantage masa kat Labuan tu. Somehow masa aku form 5 tu, aku ada rezeki aku lah untuk main MSSM untuk tim Labuan. MSSM? Sukan? Yang main lah untuk sukan sekolah menengah. Antara negeri lah maksudnya? Antara negeri. So aku wakil Labuan lah. Sorry aku tapi mungkin masa tu aku cakap, mungkin tu rezeki dia sebab Labuan ni kecil. Dia ada sekolah menengah, dia ada 9 je. And adalah cerita dia macam mana aku boleh main tu. Tapi cerita dia, aku dapat main MSSM untuk Labuan tu dengan budak sekolah aku 2 orang. So kita orang 3 orang ke yang the only Malay lah main for the team. Masa tu main kat Batu Pahat. And aku rasa Eurostep untuk diri aku lah. Macam mana aku develop Eurostep ni, dia jadi sendiri masa game tau. Jadi masa game. Okay, aku ingat inilah Eurostep yang mengubah hidup aku. Daripada Labuan ke Batu Pahat. Nampak gila. Ya. Tapi dia macam ni lah. Masa game aku dah boleh. Dia sekarang aku buat, aku dah tahu the way of training Eurostep tu lah. Tapi masa untuk aku sendiri, dia jadi masa aku main kat Batu Pahat tu lah. Time tu aku ingat tim aku dah kuat lah, Labuan. Baru keluar dunia kan. Bapak lah tengok time tu Johor lawan Sarawak final. Main dang-dang semua, macam ni budak sekolah menengah ke ni. So tapi masa game aku tu, aku happen to be lawan Kuala Lumpur. Bapak budak dia semua besar-besar. Adalah aku ingat player yang aku main masa tu, yang sekarang dia jadi notable players lah untuk dekat team basketball Malaysia ni. Aku ingat lah, tapi aku memang tak ingat lah. So masa tu aku ni jenis tak suka kena langgar. Tak suka kena langgar, okay. Aku memang tak ada sizing. And aku rasa benda tu sampai sekarang tak. So masa main tu tiba kaki kita gerak sendiri tau. Tengok bola tiba, tengok orang datang, kita react sendiri. Okay. Faham. Lepas tu balik daripada Batu Pahat tu, memang Labuan tak kalah teruk lah. Tapi balik je, masuk kat sekolah aku, ada inter-house, ada inter-form. Aku macam God lah pakai Eurostep tu. Semua orang tak boleh tutup tau. Okay. Masa tu kau tak tahu Eurostep? Masa tu aku serius je, aku memang noob gila lah basketball ni. Aku masa form 4 tu, dulu aku jenis shooter je. Spot shooter kat baseline, shoot. Shooter tu juga yang buat aku boleh main Labuan tu. Lepas tu baru aku rasa sebab aku takut nak drive tu, yang Eurostep tu jadi tiba-tiba tau. So kau tengah drive dah, tiba orang nak langgar kau. Elak benda tu jadi. Alright. Start dari situ, bila aku balik NBA ke? Tak ada. Aku tengok NBA pun masa aku masuk universiti. Literally, kalau tak memang Lakers kan, tapi tak tengok pun. Aku betul-betul tengok masa Golden State lah. Masa Golden State punya ring tu
Tapi memang Eurostep ni memang aku zaman aku buat tu pun memang aku tak tahu apa-apa. Cuma bila aku dah start recently lah, this past 4-5 years ni, baru aku memang betul-betul tahu nak pakai Eurostep ni dalam game. Oh, bau. Kau mencipta sendiri lah. Aku macam tak adalah, sebab aku memang jenis suka pakai, suka buat Eurostep ni. So mungkin orang selalu nampak benda tu more daripada aku rather than daripada orang lain lah. Tapi aku rasa kalau orang tahu nak pakai, dia orang boleh je nak buat bila-bila. And aku suka lah, sebab tu aku kata aku suka nak buat move punya slot dalam TFTV ni. Yang aku suka is aku suka nak ada player yang ada special move sendiri untuk ajar. Kan? Mungkin nak tarik viewers is one thing lah. Another thing is literally diorang akan buat, diorang memang ada footage yang diorang buat kan. And aku rasa untuk kita boleh rasa lagi dekat kot dalam basketball scene ni. Kita can just tengok YouTube, NBA apa semua kan. Tapi benda tu bagi aku tak, aku rasa kalau aku boleh buat benda ni, aku boleh cari different players, aku rasa lagi dekat lah untuk kita belajar benda tu. Right, cool. Aku personally aku pun peminat aku peminat Eurostep lah. Pelik cakap itu. Aku memang peminat Eurostep. Aku tak tahu lah, aku rasa macam tu move yang paling kalau kau pergi mana-mana court, macam open court, mana-mana public court kan, orang tak pakai. Orang tak pakai, orang tak kerti pakai. Dan kalau orang kena Eurostep, dia macam confused lah. Aku macam benda ni senang je. Betul. Tapi macam aku ajar tu lah. Dia senang kan. Dia senang, tapi mungkin benda tu something yang orang jarang pakai kot. And tidak expect lah. So, personally aku pun suka lah Eurostep ni untuk score dengan tak perlu susah payah. Ya. Dia right. Okay, aku ingatkan kau, sebab aku bayangkan kau start Eurostep ni sebab tengok NBA ke, James Harden ke, Manu Ginobili ke kan. Ingatkan macam tu. Sebab aku personally, aku start Eurostep ni sebab tengok James Harden. Tu aku punya reason lah. Aku suka tengok James Harden. Tapi kau buat sendiri kan. Okay, tapi ni nak cerita pasal NBA. Kau tengok NBA tak? Tengok. Team apa yang kau, team ataupun player lah yang kau macam kau follow lah. Tak kisah team player tu lain daripada team ke, tak kisah. Tapi to be honest lah, mungkin orang cakap macam klise apa kan. Tapi aku memang betul-betul tengok team yang macam Golden State dengan San Antonio Spurs lah. Sebab aku jenis personally aku pun bukan player yang individual tau. Sebab bila aku tengok, aku fan ni one thing lah. Macam Golden State tu kau fan lah sebab ada player-player macam Curry apa semua. Tapi macam Spurs ni is more like kau try to learn the game tau. Sebab aku pun coach juga kan. So kadang-kadang aku tengok benda-benda ni. So aku ada video macam antaranya Brad Stevens kan, dia orang kata master of AOT kan, after timeout, ATO kan. After timeout. So benda-benda ni semua aku belajar. Tapi on full total game, aku lebih suka tengok game Golden State dengan Spurs because of diorang punya team game lah. So aku can learn and aku can use bila aku coaching macam tu lah. So kau tak kau lebih kepada team lah instead of players. Macam mana? Macam tu lah. Tapi kalau players pun, sebab aku ni sebab kita main basketball tau. Macam bola, kita minat player ni sebab memang minat lah. Dia macam basketball ni, kalau betul minat aku memang 7 Curry lah. Aku cakap kalau 7 Curry ni ada kat mana dalam Malaysia ni, memang usaha nak pergi jumpa kan. Tapi kalau even orang besar macam LeBron ke, Anthony Davis ke datang kat Malaysia ni, mungkin macam tunggu dia datang kat kawasan aku, kita akan work kan.
Tapi kalau Stephen Curry sendiri yang datang, memang aku nak try tu pergi lah kan. Sebab bagi aku dia sendiri untuk Stephen Curry ni, bagi aku dia memang dia change the game lah. Kan? Dia change the game for NBA and aku rasa dia change the game for the world juga lah. Sebab LeBron memang dia best. Bagi aku dia good lah as a player himself. Good, wow. Tapi dia tak change the game in a way tau. Oi, ni very huge statement. Bagi aku dia impact. Dia macam Ronaldo lah. LeBron ni macam Ronaldo kat bola. Tapi cuma dia tak macam Ronaldo more on dia kita ada apa talented lawan work hard kan. Beza dia is LeBron macam Ronaldo because of dia punya physical. Tapi dia macam nak cakap tak ada nak kata dia tak work hard. Dia work hard lah, tapi sebab dia punya physical tu buat dia dominant in the game tau. And bagi aku kalau aku tengok dia, aku boleh awe dengan dia, tapi kau tak boleh memang expect macam tu lah. Okay, faham. Untuk aku tak boleh, dia tak boleh trigger excitement more untuk aku, sebab bagi aku kau dah boleh expect benda tu dari dia. Untuk Stephen Curry, bagi aku dia work hard and dia orang kata apa, dia change the game lah. Aku rasa orang pun tahu lah Stephen Curry ni. Okay, and memang kau cakap Stephen Curry kan, bagi satu contoh lah. Highlight Steph Curry yang kau paling suka, yang kau cakap itu, apa yang kau ingat? Highlight Steph Curry apa sekarang kalau tak tahu? Dalam kepala aku yang dia buat Chris Paul 2 kali tu lah. Dua-dua masuk. Dalam kepala aku ada macam view kita ni lah. Satu kat baseline, satu dekat dekat 3-point line. Ya Allah, sakit tu lah. Man. Aku personally aku banyak suka banyak play. Betul lah. Banyak play yang suka. Okay. Banyak player yang suka, and one of them is Chris Paul lah. Okay. So, kalau Steph Curry, Chris Paul lah, pilih Chris Paul lagi lah. Tapi bila Steph Curry buat gitu kat Chris Paul, aku satu part yang aku sedih, satu part yang aku rasa macam power kau. Aku macam confused, aku shit lah. Macam Luka Doncic apa semua kan. Aku tengok game dia main kali, aku pun tak tahu macam mana dia boleh jadi unstoppable. Betul. Luka Doncic ni aku pun pelik sebab dia punya move simple gila. Dia punya step memang aku tengok. Aku macam dia geram buat kita try to find, even kita nak try buat pun macam mana dia boleh buat. Tak boleh buat kan? Tak boleh buat macam dia kan, tapi dia boleh buat macam dia boleh buat orang lain, player lain tu nampak macam noob. Tapi dia tak buat benda yang macam Allen Iverson tu tak buat macam tu. Betul. Very basic. Tapi player lain nampak noob gila. Kan. So bagi aku Curry Warriors ni worth to be proud of sebab dia orang stay with the same team lama tau. From draft lagi. From draft, lepas tu dia orang build the team and they achieve that. So bagi aku orang nak cakap Warriors teruk apa, bagi aku dia orang build the team tu, build bukannya build ambil orang. Betul lah. Build cara betul lah. Yes. So macam sekarang pun dengar Lakers ambil itu, siapa yang masuk Lakers lah? Chris Paul lah, bukan? Iyalah. Siapa lah? Sekarang ke? Ada yang baru ni, star ke? Aku tak ingat. Kau post kan? Tak ada? Tak masuk kepala aku. Okay, Dennis Schroeder daripada from Dennis Schroeder kan. Tapi dia dia macam ya, tapi bagi aku deep dia orang punya turf. Dia nak buat turf yang deep kan. Betul. So bagi aku yelah, itu yang buat aku macam tak best. Aku nak tengok apa lagi. Kalau dia orang still akan menang dengan ambil orang-orang yang power, lepas tu LeBron James akan buat benda yang sama ke? So tu lah. Dah kau ajar. Tak bukan. Nanti tak boleh kantor siapa tak boleh kena neutral. So tu lah cerita.
Okay, dah habis NBA, kita balik Okay. NCBL. Ini Okay. just last sebelum kita habis. Okay. Siapa player daripada Division 2 yang Okay. kau rasa power gila? Division 2. Okay, daripada team lain dulu. Team lain dulu. Kita ambil one player per team lah. Tak ada yang aku ingat lah. Banyak. Dua. Kalau Kau rasa yang macam personally kau pernah main dengan dia ke, ataupun kau tengok dia ke memang dia ni power lah. Dia ni power dalam situ. first aku ni untuk team Kokoro lah. Personally aku rasa yang ni power dari segi dia can impact the team lah. Okay. And dia punya skill lah bagi aku tak nak cakap Ken tu, sebab bagi aku Ken tu another level lah. Ken tu Malaysia player tu Malaysia Malaysian lah. player Malaysia lah kan. Okay. Untuk aku akan say ni Arif Zahar. Untuk Division 2 dia something else lah. Okay, next siapa? Next kalau next yang aku rasa ni Cons lah, Raja. Okay, Raja. Okay. Raja pernah menang Mabah Cup lah dengan Pahang saya tak tahu. Tapi yalah, dia main Cons dia Division 2. So mak aku sekarang selalu main dengan dia dekat Zabah lah. Okay, yelah dia Zabah lah. So aku tengok dia punya cara main, aku rasa dia memang intellectual in the game lah. Betul. Dia pandai main pandai. Skill dia biasa. I mean dia tak ada gila-gila handling apa, tapi tak flashy, tapi dia tahu nak buat apa. Exactly. Even main dalam pun dia pandai. Aku tengok bila aku main kat Zabah selalu ni, dia boleh buat big man ni nampak bodoh lah. Okay. Raja ni dia memang dia macam old school sikit kot bagi aku. Betul. Old school sikit. And then dia macam kau cakap tu, dia pandai main. And then dia jenis orang yang macam ni memang old school lah. Dia cara dia handle bola tu memang very old school. Kasut dia pun aku rasa old school. Itu aku nak cerita. Kasut dia pun nak tambah sekarang ni kasut putih yang tapak dia macam ni, jenis macam a bit flat. Dia macam pakai sneakers biasa tau. Dia tak bukannya kasut basket tau apa. Exactly. So aku pun rasa masalahnya ini something ni, dan aku tak kenal player SPL. So aku pergi main je lah kan. Aku tak tahu aku tak power, tak tahu lah. Tapi bila aku main dengan dia ni, kau ni boleh buat benda lagi dari dahsyat dari ni, aku rasa. Macam tu lah. Sebab boleh rasa lah. Okay, KNT siapa paling power? Selain kau. KNT okay. Kita tak power. Tapi kalau kata power, aku rasa aku cakap pun semua orang akan terima lah benda ni. Kecuali kapten lah, Faris kan. Tapi aku akan cakap Sami lah. Sami. Apa yang power? Apa yang kau rasa dia power? Macam tadi Raja kau kata dia intellectual lah. Okay. Kalau Sami ni dia apa ni? Dia punya shooting lah. Dia punya 3 point pun macam air juga lah. Dia punya shooting, dia punya trigger tu. Aku main dia memang aku boleh kata dia macam Arif yang aku cakap tadi dalam KNT lah. Dan dia sebab kita main sekali, so dia boleh back and forth dengan aku. Ni nak highlight KNT lah sebab masa aku main villain yang previous dia tu, kalau balik defense aku balik seorang tau. Mungkin tak fit ke atau penat apa kan. Tapi kalau Sami bila dia dalam team, lagi satu aku rasa aku suka kalau kita dah deep inside, tiba-tiba ada orang fast break apa, Sami ni antara orang yang laju balik kat. So bagi aku, kenapa aku kata dia power, aku suka dia main macam tu. Lagi satu memang dia punya shooting lah, dia pandai nak take shot lah. Tapi bila ada aku ni, sizing dia tak tinggi kan? Dia tak tinggi lah, dia kurus je. Tak tinggi, tak ada sizing apa semua. Tapi dia laju lah. Dia laju and dia pun takkan buat benda orang kata yang akan bawa rumah. Contoh kau macam kadang-kadang aku pun ingat, aku kan nak trigger yang dia ni akan ambil shot dia, tapi shot dia masuk.
Okay, thank you very much Taufik Fikri for tonight. It has been an awesome discussion. Aku rasa banyak gila insight malam ni pasal NCBL lah. Pasal NCBL, pasal kucing dan juga TFTV. Apa nak kucing mana yang nak buat? Kucing. Bukan kucing Labuan, kucing, seekor kucing. Seekor kucing. Dan banyak lagi lah, banyak benda lah. Aku rasa macam kau cakap, memang patut kau share lagi banyak pasal basketball tu, pasal apa-apa yang kau tahu through TFTV ke apa, aku support, I fully support that initiative lah. Again, again aku ucap terima kasih banyak. Itu je kot malam ni. Okay je. Thank you, wait. Kalau nak off recording kau off lah. Aku nak sembang lagi je. Sekejap.